lepas isyak ke apa tidur. Saya cakap mudah-mudahan aku boleh bangun, dapat jumpa Ramadan akan datang. Ada datang melawat mereka? Tak ada. At least I hope they know that I still exist. Yeah. Diorang tahu orang sakit macam ni, kadang-kadang ada masa kita tak nak baring. Kerusingan tu teramat sangat kerana saya tinggal sendiri, kan. Jadi amat sukar untuk kita kongsikan dengan orang yang kita tak kenal. Nikmat kebersamaan amat dirasakan di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi apabila ibadah berpuasa dan solat tarawih dapat dilaksanakan beramai-ramai. Namun tidak semua yang bernasib baik. Bagaimanakah mereka yang sakit dan keseorangan dapat merasakan nikmat kebersamaan bulan penuh rahmah ini? Itulah yang menjadi paparan Rahmat Ramadan malam ini. Penat sangat, boleh pingsan ke apa, siapa nak tolong? Itulah yang terpaksa dilalui Cik Jamila Hassan 64 tahun. Penyakit ginjalnya yang kronik serta serangan sawan yang kerap dialaminya, Cik Jamila boleh pingsan secara tiba-tiba dan pada bila-bila masa. Keadaannya tidak menentu itu membimbangkan kerana Cik Jamila tinggal seorang diri di sebuah flat sewa di Sengkang. Bila tidur mudah-mudahan ini bukan terakhir bagi aku. Lepas isyak ke apa tidur, saya cakap mudah-mudahan aku boleh bangun pagi, dapat jumpa Ramadan akan datang. Cik Rosma Lumori dan suami Rosli Abdullah pula bergantung pada satu sama lain. Kedua-dua sudah lebih 10 tahun menghidap penyakit ginjal. Cik Rosma banyak menjaga dan menguruskan keperluan suami yang sudah lama berkerusi roda. Ibu berusia 65 tahun ini juga perlu memastikan tanggungjawab yang dipikul tidak memudaratkan kesihatannya di bulan Ramadan ini. Kalau masa puasa macam kita dialysis patient, right? Jangan terlalu banyak buat kerja-kerja angkat-angkat berat itu semua. Itu menggunakan tenaga kita tau. Jadi kita simpan tenaga kita tu, kita simpan. Jadi bila kita dialysis tu kita agak relax sikit, tenang sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanum. Adik-beradik saya 3 lelaki, saya seorang perempuan. Diorang tu bantu saya macam diorang masak-masak lebih. Diorang hantarlah kat saya. Jadi saya tak payahlah buat kerja sangat kan. Okeylah, terima kasih ya. Okey, bilang terima kasih, baik-baik balik. Cik Jamila pula bergantung kepada ihsan jiran tetangga yang kerap menjenguk dirinya untuk bertanya tentang keadaan beliau. Daripada tu nanti adalah sikit buat buka. Saya tak pernah masak, setakat yang ada lah. Saya pun share dekat dia jugalah. Jadi kita sama-sama tolong dengan cara begitulah. Sebagai kawan kan. Jadi jiran pun tak jauh, berapa pintu aja. Jadi kalau kita minta tolong pun nanti siapa lagi kita nak tolong. Kau masak apa? Dia kata, aku nanti kak aku masak ini. Kau nak tak? Cakap, boleh, nanti kita tukar. Nanti macam hari ni dia masak. Cakap, nanti tak masak. Nanti aku dah masak ini. Kau nak tak? Cakap, okey, nanti aku kasih kau. Dengan bertambahnya warga emas di Singapura, jumlah penduduk yang tinggal sendirian semakin meningkat lebih 30% dalam tempoh 5 tahun. Dan suasana sepi itu lebih terasa pada bulan Ramadan yang lazimnya diraikan bersama keluarga. Sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan oleh Encik Abdullah. Kita perlu sokong sesama sendiri sebab kat sini kita sendirian. Jadi kalau kita ada jiran yang boleh kita harapkan, boleh kita bagi sokongan, kita buatlah begitu. Adik-beradik ramai, saya nombor 7, second youngest. Yang lain semua dah berkeluarga, dah bercucu juga. Jadi saya fahamlah. Saya pun tak nak menyusahkan diorang. Jadi saya selagi boleh berdikari sendiri, saya berdikari sendirilah, tak menyusahkan orang. Ada datang melawat mereka? Tak ada. Tak ada. At least I hope they know that I still exist. Yeah. You sedih diorang tak datang?
Itu biasalah. Mereka yang tinggal sendirian seperti Encik Abdullah wajar menerima pemantauan yang lebih kerap. Ini demi mengelakkan timbulnya masalah-masalah lain yang mampu menjejas kesihatan dan kebajikan mereka, apatah lagi apabila mereka menghidap penyakit kronik. Selepas membuat pengajian kami tentang landscape healthcare, antara pendapatan kami adalah bahawa kira-kira 5, kadarnya adalah 5 pesakit ginjal setiap hari yang didiagnos di Singapura ini. Dan masalah ini begitu besar dan memerlukan penolongan dan action dari semua lapis masyarakat. Bila mereka dipinggirkan oleh keluarga sendiri, mereka ini sendirinya meminggirkan diri daripada masyarakat. Ini oleh kerana banyak perkara daripada segi psikososial atau psychological yang berlaku seperti kemurungan, unfinished business, marah kepada banyak perkara kan yang tak bisnes. Jadi mereka tak dapat bergaul dengan orang umum. Jadi ini penting untuk masyarakat mendekati mereka. Satu cara untuk mendekati mereka yang sakit dan tinggal sendirian adalah dengan memudahkan mereka mendapatkan khidmat rawatan. Ini adalah sesuatu yang sedang diusahakan Persatuan Dana Amanah Muslimin MTFA. Total capacity bagi kami untuk membuat perawatannya akan increase 6 kali ganda. Dari segi teknikal, pusat kami di Norris Road ini hanya boleh mengambil kira-kira 60 pesakit. Dengan membuka pusat-pusat baru ni di Henderson, di Shul dan di neighborhood lain dalam masa depan, MTFA harap menjadi lebih accessible bagi kumpulan yang terpinggir ni. Jadi agar mereka tidak berasa kesorangan atau desperate, tidak tahu di mana untuk mencari pertolongan. Cik Rosma perlu mendapatkan rawatan dialisis sebanyak 3 kali seminggu. Di sinilah beliau dapat merasakan kebersamaan dengan para pesakit serta staf-staf yang lain. Cik Rosma amat menghargai kata-kata perangsang dari rakan-rakan seangkatan seperti Cik Jamilah. Nurses tahu dia about medical je kan. Kalau kawan-kawan ni, dia yang go through sama macam kita. Jadi diorang lebih tahulah sakit ni, kalau macam ni apa patut buat kan. Itu ubat apa kita ambil. Orang yang kena sakit ni, dia tahu kalau dia macam mana. Jadi kita boleh ambil sikit daripada dia. Dengan penduduk yang semakin menua, lanskap kesihatan harus menyediakan khidmat rawatan yang mudah didapati, khususnya buat mereka yang tinggal sendiri. Sokongan tidak terbatas pada perubatan terkini atau wang dolar sahaja, tetapi dilipat ganda dengan sokongan dan kata-kata semangat. Kami bersama anda. Singapura bakal menjadi antara negara paling menua dengan status super aged menjelang 2026. Status ini bakal membawa bersama isu-isu lain seperti masalah kemurungan sekiranya warga emas tidak mendapatkan sokongan yang sewajarnya. Jadi apakah bentuk sokongan yang dapat dihulurkan kepada para pesakit bagi meniti cabaran kehidupan? Baju-baju tapi berwarna berbeza-beza. Kita nak try on the gown. Boleh? Sekali pandang ia seperti sekumpulan orang dewasa bersiap-siap untuk menghadiri majlis tamat pengajian. Namun ini adalah majlis convocation yang agak berbeza. Kalau orang lain graduate convocation melalui pendidikan formal universiti, dapat pakai jubah, pakai motabak dan sebagainya, diraikan. Tapi mereka ni berjuang dengan penyakit mereka. Satu ketika dulu, orang banyak berfikiran bahawasanya barah adalah hukuman mati. Right? Mereka rasa mereka dah tak lama lagi boleh hidup. Tetapi dengan adanya role model, pejuang-pejuang barah yang bersama kita lebih 10 tahun, telah menunjukkan jalan bahawasanya selagi hayat di kandung badan, selagi itu masih ada harapan. Majlis convocation ini adalah iltizam pertubuhan itu menggiatkan lagi usaha mendekati pesakit barah dengan melipat gandakan sokongan moral dan emosi.
Ini berbeza dari usaha-usaha pengumpulan dana seperti projek kasih yang dilakukan oleh Persatuan Ain sejak sedekat lalu. Setelah kami melaksanakan menyantuni para pesakit bara selama lebih kurang masuk hampir sekarang dah 12 tahun. Kami belajar, kami mengiktiraf mereka dulu dengan majlis kecil-kecilan. Kami nak tingkatkan lagi peningkatan kepada mereka bahawasanya lagi kuat you berjuang, lagi cerah masa depannya. Salah seorang pesakit bara yang diiktiraf ialah Encik Rohana Saleh, 60 tahun. Ya, satu penghargaan yang besar pada pesakit-pesakit bara atas naungan Persatuan Ain ini, dan juga saya rasa inilah julung-julung pertama kalinya kan Persatuan Ain buat seperti ini. Saya ni jenis yang suka ketawa dan suka bergurau. Sebab saya selalu dalam keadaan yang diam, serius. Jadi saya rasa saya akan kena berubahlah. Muram dan duka. Begitulah yang boleh dikatakan tentang hidup Cik Rohana Saleh apabila beliau didapati mengidap bara rahim tahap 3 pada 2014. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Suami Cik Rohana meninggalkannya serta-merta. Sendiri menangani musibah, ia menjejas kesihatan mental Cik Rohana. Saya mendapat satu tekanan seperti depression, anxiety. Pada masa tu kerunsingan tu teramat sangat kerana saya tinggal sendiri kan. Jadi amat sukar untuk kita kongsikan dengan orang. Saya ditinggalkan suami masa keadaan kita memerlukan, tersakit. Kadang-kadang tu perasaan marah, kadang-kadang saya bercakap sendiri. Golongan warga emas yang menyendiri dibebankan lagi dengan penyakit kronik. Ini boleh mengundang masalah-masalah yang lebih rumit. Ia membimbangkan kerana Singapura bakal menjadi negara paling menua menjelang 2026. Ramai yang hanya pandang pesakit bara daripada sudut penyakit. Tetapi sebenarnya banyak lagi sudut-sudut psikososial yang mereka alami, yang berganding, yang dipanggil co-occurrence dengan penyakit bara itu sendiri. Kerana penyakit bara itu secara fizikal, tapi banyak penyakit emosi yang mereka melalui. Depresi, anxiety, cemas dan macam-macam lagi. Sekiranya Cik Rohana tidak menerima panggilan dari Persatuan Ain sedekat lalu, perjalanan hidupnya mungkin berbeza. Staf daripada Ain Suti datang mengetuk pintu dan bertanya khabar dan beri perasaan dan beri kata-kata yang kata semangat. Saya rasa tahun ni Ramadan ni membawa satu saya nak cakap satu hidayah lah buat saya. Saya amat berbeza sangat. Walaupun saya tinggal sendirian, saya dapat mengatasi soal kesihatan saya. Dari segi mental tu, saya rasa buat masa ni alhamdulillah lah saya dapat atasi ni. Mungkin dalam rahmat Ramadan ni kan, alhamdulillah. Sendiri tapi tidak terpinggir. Sikap kebersamaan terselah dengan badan bantuan seperti Persatuan Ain tampil membantu para pesakit bara. Ada pula pesakit mendapat sokongan dari majikan. Apabila Rostam Effendi disahkan menghidap bara pada tahun 2021, majikannya amat memahami keadaannya dan cabaran keuangan yang beliau hadapi kerana perlu menjalani rawatan kemoterapi dan radioterapi. Tak sangka dapat bantuan daripada Jeremy. Bank account saya dah 3 berapa. Jeremy Leong, pengasas syarikat Ministry of DJs di mana Effendi bekerja, tidak menghentikan gaji bulanan Effendi meskipun dia tidak boleh bekerja hampir 7 bulan lamanya. I feel that he's more of a friend to me, and I feel that it is probably part of my duty as a boss, as a friend, as a family friend of his, to help out with his, at least his monthly bills. I'll just do whatever I can to, make sure the family is still living okay. And yeah, so that's why I decided to just do that. I did not feel the pain, okay, but looking at
his family. Okay, he at that point of time, I think he just had a daughter as well. Kat pasal aku bagi aku duit, aku dah time dah berapa bulan lah dah tak masuk kerja kan. Terus cakap dia, don't worry about it. He try to help. Saya pun that time pun macam serba-salah kan, tapi memang that time we need the money as much as all that we can get. Dia terharu sangat. Sokongan kewangan daripada majikan pastinya membantu Effendi untuk meneruskan kehidupan. Dan Ramadan kali ini lebih bermakna buat Effendi yang berjaya menewaskan Bara sebanyak 2 kali dalam masa 3 tahun. Setiap manusia itu tidak terlepas daripada ujian dan ia menjadi lebih bermakna apabila kita berjaya mengatasinya dalam keadaan sulit dan mencabar. Rahmat Ramadan kali ini memaparkan perjuangan seorang bapa yang gairah menunaikan ibadah puasa tahun ini selepas 3 tahun tidak dapat melaksanakannya kerana memerangi Bara. Lepas tu tengah tunggu, ada sikit anxious lah. Alhamdulillah, doktor sudah confirm yang scan yang saya baru pergi minggu lepas adalah semua clear, all clear. Buat Rustam Effendi atau lebih senang dengan panggilan Effen, Ramadan tahun ini ibarat mati hidup semula. Dia bebas dari bara hidung tahap 4 buat kali kedua 3 tahun selepas menerima diagnosis dari pihak doktor. Satu perjalanan yang penuh dengan pahit getir buat bapa 2 orang anak ini. Saya terpaksa melalui rawatan kemoterapi dan radioterapi selama jangka masa tu 4 months lah kan. Jadi lepas tu recover, tapi berapa bulan selepas treatment habis, bara tu datang balik. So saya kena patah balik cancer center untuk melalui rawatan dalam 8 session kemoterapi dengan 59 session radioterapi. 2 sesi radioterapi setiap hari dan 1 rawatan kemoterapi setiap minggu. Itulah yang perlu dihadapi Effen sepanjang tempoh rawatan untuk membunuh sel-sel bara. Ia menjejas bukan saja fizikal, tapi deria rasa Effen juga. Penat, sakit, makanan tu yang saya tak rasa samalah. Rasa dah totally different. Tu side effect kemoterapi lah. Yang radioterapi, muka saya dengan leher saya semua terbakar. Macam hari-hari saya rasa demam. Sampai nak ambil taksi pun fikir mahal kan, everyday. Jadi terpaksa naik MRT. Tupak pun challenge juga, pagi-pagi ramai orang pergi kerja, dah kena compete kan. InsyaAllah dapat tempat duduk kat train, tak penat sangat. Ia juga merupakan waktu-waktu mencabar buat isterinya Cik Atika Mazlan. Di samping menjaga suami yang sakit, beliau juga mengandung anak kedua mereka ketika itu. Bil-bil perubatan yang menggunung juga menjejas keuangan mereka. Kat bas tu, betul-betul rasa tak terberanak. I terpaksa keluar, I terpaksa nak book Grab. Tapi masalahnya, I tak ada duit. Sebab kita kekurangan wang kan. Jadi telefon lah mak. Tanya boleh tak transfer duit sikit. Di saat beliau ingin melahirkan anak, suaminya tiada di sisi kerana menjalani rawatan radioterapi. Jadi I kat tingkat 2, tengah buat C-section, dia dekat basement buat radioterapi. Macam tak ada masa nak sedih. I am not allowed to feel pain. I'm not allowed to be angry. Because my husband have cancer. Dalam kekusutan dan kegelisahan, Cik Atika menguatkan diri untuk memberi semangat kepada suami serta memikul tanggungjawab sebagai seorang penjaga. Dia nak kena macam dia fokus diri dia sendiri and that's how he motivate himself. So, I tak kacau dia langsung. Dia nak buat apa, dia buat. Dia tak payah fikir pasal anak, dia tak payah fikir pasal bil, dia tak payah fikir pasal rumah semua. I tanggung je. Dia, I cakap, you just focus on healing and making it through the day. Tu je. Bara tidak menghambat semangat Effen untuk terus menghasilkan muzik.
Evan adalah seorang DJ dan penerbit muzik elektronik terkemuka. Lagu-lagunya sudah diterbitkan di album-album kompilasi dan dimainkan di pesta-pesta muzik elektronik di Eropah. Sepanjang menjalani rawatan bara, Evan mengambil kesempatan untuk menghasilkan karya yang lebih dekat dengan jiwanya. Lagu-lagu Melayu popular diubah suai dengan rentak elektronik. Chemotherapy makes me have a bit of memory loss. So I was going through my computers and I found this folder. Ada satu folder ni banyak project files yang lagu yang belum complete, tapi ada juga remix lagu Melayu yang saya belum tak sempat nak complete. Dia dah jumpa folder tu macam inspired balik lah nak try kan. Ternyata kegelapan yang dilalui berakhir dengan sinar cahaya di bulan Ramadan ini. Sebagai tanda kejayaan mengalahkan bara, Evan menghasilkan remix lagu Hari Raya nyanyian Sudirman Haji Arsyad. So punya artis memang saya favourite dia. So lagu dia Dari Jauh Ku Pohon Maaf. So lagu sedih, saya buat lebih sedih. I really love that song. Dari segi melody, I just feel that maybe I can inject my own version of it. Dalam dingin subuh hatiku terus. 3 Ramadan datang dan pergi. Kali ini Ramadan diraikan dengan penuh kesyukuran. Tiada lagi sel bara yang dikesan di dalam tubuh. InsyaAllah saya boleh berpuasa full lah 1 bulan. Kerana dah 3 tahun saya tak mampu untuk berpuasa sebulan. Evan dan isteri juga gairah melakukan aktiviti Ramadan bersama anak-anak. Ini supaya mereka dapat merasakan rahmah bulan mulia seperti mana yang dirasakan oleh ibu bapa mereka. Anak lelaki saya dah nak masuk 8 tahun. Jadi kirakan dia dah nak kena start puasa kan. Habis selama ni budak-budak selalu tengok marketing halu Christmas. So dia tahu lagu Christmas je, lagu Hari Raya Ramadan dia tak tahu. Jadi I dah start macam decoration, dah decorate rumah. Jadi macam kasih dia rasa the magic of bulan Ramadan ni. So insyaAllah saya akan dapat berpuasa sebulan. InsyaAllah saya akan dapat membawa anak lelaki saya pergi solat tarawih di masjid lah. Kita nak pergi Gufran, kita nak pergi Masjid Sultan. So for me, I'm really looking forward to that lah. Sekian sahaja episod Rahmat Ramadan malam ini. Sehingga kita bertemu lagi minggu hadapan. Selamat menjalani ibadah berpuasa.